Assalamualaikum dan salam syurga sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 2 September 2021. Bersama saya Alfairez Jemurin. Berita tengah hari dimulakan dengan perkembangan harian COVID-19. Kes positif di Sarawak kembali melonjak dengan 2,414 kes direkodkan pada Rabu di 32 daerah, meningkatkan jumlah kumulatif kepada 118,972. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya memberitahu daerah-daerah yang mencatatkan kes adalah seperti berikut. JPBN Sarawak turut memaklumkan 7 kes kematian baharu dengan 3 kes di Kuching, manakala masing-masing 1 kes di Betong, Pusak, Serian dan Sibu. Sementara itu, daerah lawas kini bertukar status dari kuning ke jingga setelah merekodkan 35 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan 2 kluster baru di Limbang, iaitu kluster Menuang Baru yang merupakan kluster komuniti dan kluster Sebayang Stalun yang melibatkan tempat kerja di tapak pembinaan. Turut diisytiharkan penamatan 2 kluster iaitu kluster Duyuh, Bau dan kluster Kampung Pueh, Lundur. Ini menjadikan jumlah kumulatif kluster aktif setakat ini adalah sebanyak 131 kluster. Berikut pula merupakan lokasi yang diputuskan oleh JPBNS berhubung pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang melakukan lawatan kerja bagi pemeriksaan dan juga cadangan penambahbaikan sistem saliran di Kampung Nangka dan Kampung Entingan pada Selasa. Dalam lawatan itu, beliau meminta Jabatan Pengairan dan Saliran DID Samarahan untuk mempersiapkan segala usaha bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana banjir di daerah Samarahan. Tambahnya, selain menaik taraf sistem perparitan dan saliran di kampung tersebut, beliau juga memohon supaya adanya satu mekanisme baru bagi mengatasi masalah banjir tersebut. Laporan seterusnya mengenai saranan Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau agar setiap penerima geran projek kecil luar bandar MRP memanfaatkan peruntukan tersebut dengan sebaiknya. Tegasnya, ini penting bagi memastikan peruntukan daripada Kerajaan Sarawak dapat memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya ahli-ahli dalam Unit Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Marudi. Jelas Anyi, jumlah peruntukan yang disalurkan kepada setiap unit tidak sama disebabkan setiap rumah panjang mempunyai jumlah ahli yang berbeza. Berucap dalam majlis penyerahan geran MRP di Pejabat Daerah Marudi pada Rabu, beliau menambah bantuan ini akan dapat digunakan untuk menampung keperluan yang penting bagi kegunaan setiap unit SIDS. Sebanyak 42 pertubuhan bukan kerajaan NGO yang terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK menerima geran MRP berjumlah RM179,000. Menyentuh situasi pandemik COVID-19, Anyi menasihatkan penduduk di Marudi supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan agensi penguatkuasa yang lain. Berikutnya, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagah Wiin menyaksikan penyerahan projek membaik pulih siling bangunan dan menambah baik Gereja Katolik St. Jerome, Kampung Petung pada Rabu. Projek bernilai RM150,000 di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP itu akan bermula pada 6 September 2021 dan dijangka siap pada 5 November 2021. Turut diserahkan sebuah lagi projek RTP iaitu pembinaan Dewan Seberguna Kampung Petung bernilai RM500,000 yang akan bermula pada 14 September 2021 dan dijangka siap pada 13 Januari 2022. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Roland yang juga Adun Tarat berpesan sekiranya ada isu atau ketidakpuasan hati berkaitan projek sepanjang projek berjalan, pihak Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Petung boleh melaporkan terus kepada pihak Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Serian selaku agensi bertanggungjawab untuk tindakan lanjut.
Selanjutnya mengenai usaha Majlis Daerah Lubuk Antu MDLA untuk menyedarkan masyarakat tentang pematuhan prosedur operasi standar SOP dengan menganjurkan program komuniti secara maya. Pengerusi MDLA Richard Ngumbang berkata meskipun program secara maya namun ia dapat mengingatkan komuniti mengenai kesedaran SOP bagi memutuskan rantaian COVID-19. Beliau juga menegaskan kepada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin untuk pergi ke klinik yang berdekatan atau mendaftar di aplikasi MySejahtera untuk memudahkan proses divaksinasi. Selain itu, aktiviti gotong royong di beberapa buah sekolah rendah yang terpilih turut dilaksanakan dalam program tersebut yang diketuai Kelab Pencinta Alam Sekitar PALS SMK Engkelili. Di Sibu, seramai 2,800 orang pelajar di bahagian itu menerima baucer bantuan pakaian seragam sekolah menerusi program bantuan pakaian seragam Sekolah Yayasan Sarawak 2021. Penyerahan baucer disampaikan oleh Residen bahagian Sibu Wong Hee Sieng kepada Pegawai Pendidikan Daerah Sibu, Pegawai Daerah Kenawit, Wakil Pegawai Daerah Selangau pada Rabu. Penerima baucer melibatkan 1,850 orang pelajar dari Sibu, 500 orang dari Kenawit dan 450 orang lagi dari Selangau. Bantuan ini terbuka kepada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah sahaja yang terutama diberi kepada pelajar tahun 1 dan tingkatan 1 pada tahun 2021. Terdiri daripada pelajar miskin yang KIA atau Ketua Isi Rumah Terdaftar dengan e-kasih dan didaftar status kemiskinannya sebagai miskin ataupun miskin tegar. Murid keperluan khas atau OKU disahkan dalam fokus grup daerah masing-masing. Dalam pada itu, penolong Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sibu, Jackery Hillary Chukan, menyokong inisiatif pihak Yayasan Sarawak bagi membantu keluarga yang terkesan dengan pandemik COVID-19. So, pada pandangan saya, voucher ni memang baguslah untuk yang diberikan oleh pihak Yayasan Sarawak, dapat membantu para ibu bapa. Ya, kita tahu sekarang keadaan COVID dan saya rasa memang pendapatan ibu bapa terjejas dan melalui bantuan ini boleh meringankan beban pihak ibu bapa untuk anak-anak kembali ke sekolah. Manakala di Serian dengan sebanyak 13 keluarga di Kampung Pichin telah menjalani kuarantin wajib selama 14 hari. Menurut Ketua Kaum Kampung Pichin, Rioy Lagit, kesemua keluarga yang menjalani kuarantin tersebut telah menerima sumbangan bantuan makanan daripada Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riod Jaim pada Sabtu. Tambah beliau lagi, pemantauan akan dilaksanakan dari masa ke semasa bagi memastikan semua perkembangan kes baharu dilaporkan dan direkodkan untuk dihantar ke pejabat daerah Serian. Dalam pada itu, tinjauan mendapati penduduk kampung tersebut amat mematuhi arahan pihak berkuasa dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 2 lepas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.